Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, Al-Fadil, Tuan Imam, Tuan Bilal, pengurusi, ahli jawatan kuasa, tuan-tuan, sedang hadirin jemaah yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, terdapat bertemu lagi tuan-tuan dalam kesempatan ini. Sementara menantikan masuknya waktu solat fardu Jumaat pada tengah hari ini. Jadi dalam tazkirah Jumaat kita daripada kitab kecil, kitab ni tuan-tuan, bahan daripada bahasa Arab tuan-tuan, ciri-ciri ahli syurga. Kecil saja kitab ni, tapi isinya Masya Allah tuan-tuan. Siapa yang nak menjadi ahli syurga? Semua orang minta syurga tuan-tuan, dan disuruh kita minta syurga. Memang kita disuruh minta syurga terutamanya pada bulan Ramadan. Ini semalam tazkirah saya di rakaman dengan Astro semalam. Sikitlah saya nak sampaikan tentang Ramadan, sebab dia buat untuk Ramadan. Semalam setengah hari jugalah dia buat kat rumah saya, sebab saya kerja dari rumah, termasuk hari ini. Ada 4 perkara yang disuruh oleh Nabi SAW dalam yang disebut oleh Nabi dalam satu hadis panjang daripada Salman Al-Farisi. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah dalam sahihnya. Ada 4 perkara yang kamu kena buat sebanyak-banyaknya dalam bulan Ramadan. Kata Nabi SAW. Hadis ini panjang tuan-tuan, dalam hampir 2 muka surat. Panjang hadis ni, saya ambil sikit saja. 2 perkara yang menggembirakan Tuhan kamu, mana Allah Ta'ala suka. Dan 2 perkara lagi, kamu tersangat berhajat kepadanya. 2 perkara yang menggembirakan Tuhan kamu, yang Allah Ta'ala suka. Perbanyakkan syahadah, bersaksi bahawa tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah. Dan satu lagi, perbanyakkan memohon keampunan, istighfar. Itu 2 perkara. Dan 2 perkara lagi, kata Nabi, kamu tersangat berhajat kepadanya. Maksud tersangat berhajat, memang kamu minta. Kamu sebenarnya nak perkara ni. Apa dia? Minta syurga dan jauhkan daripada azab api neraka. Ini 2 perkara yang kita memang tersangat berhajat dengannya. Dan kalau kita perasan tuan-tuan, kalau kita perasan, ini amalan orang kita lah, amalan masyarakat Malaysia ni, Masya Allah tuan-tuan. Kenapa setiap kali lepas tarawih kita banyak zikir la ilaha illallah? Orang kita panggil tahlil. Tahlil ni sebenarnya la ilaha illallah tu. Tapi orang kita bila sebut tahlil tu, dia bermula dengan ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Tahlil pula dah. Itu belum lagi Bilal keluarkan Yasin. Yasin pula bila nak makan. Tu orang kita lah. Bukan sini tuan-tuan, tempat saya, pantai dalam. Kan? Sebenarnya tahlil tu la ilaha illallah tu lah tahlil. Kan sebelum tu apabila imam sebut afdalu zikri, tu ayat Quran, seutama-utama zikir itu sebenarnya la ilaha illallah. Kalau tengok dalam kitab yang lain, Masya Allah, dia punya kelebihan la ilaha illallah itu, Masya Allah, teramat besar. Tamla'ul mizan dipanggil, kata Nabi, memenuhi timbangan. Apa makna memenuhi timbangan? Timbangan kita hari kiamat besok tak cukup, zikir inilah yang bagi penuh. Yang bagi penuh. Kan senang, la ilaha illallah. Tapi bila orang kita ajak tahlil, Allah tahlil lambatlah. Nampak tuan-tuan?
Dia tak nampak yang tu, dia nampak makan saja. Minta maaf lah tuan-tuan, bukan sini lah, tempat lain. Nampak? Dan satu lagi Nabi suruh apa? Minta istighfar. Nabi suruh minta ampun pada bulan Ramadan. Sebab apa? Bulan Ramadan adalah bulan keampunan. Sebelum tu Nabi sebut apa? Awwaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu itqun minan nar. 1/3 awal Ramadan itu rahmat Allah, kasih sayang Allah. Siapa dapat sampai Ramadan tu, Allahu Akbar. Sampai aku Ramadan. Yang kedua, maghfirah, keampunan Allah. Kan betul? Keampunan Allah. Jadi apa kita nak minta keampunan Allah? Istighfar. Itu bahasa yang paling mudah sekali yang Nabi suruh buat 2 perkara. Sebab tu orang kita kan, tahlilnya, zikirnya, dah disusun dah oleh ulama' kita. Kau tak sempat nak zikir kan siang hari, malam lepas tarawih kau zikir la ilaha illallah. Tapi tak boleh panjang-panjang tuan-tuan, orang nak murih tuan-tuan. Kan? Dia tak boleh lama-lama. Kan? Tapi sekarang murih tak ada. Zikirlah sampai 100. Sekali ni jelah aku panggil imam ni, lain aku tak panggil lah. Lama sangat zikir. Tuan-tuan, padahal zikir tu penting tu, masya-Allah. Kita ada kesempatan tu zikir bulan Ramadan 2. La ilaha illallah dengan astaghfirullah. Dan kemudian 2 lagi kata Nabi SAW, yang kamu tersangat berhajat kepada. Tersangat berhajat. Memang kita nak apa? Nak syurga. Manusia memang nak pada syurga. Dan kalau kita sebut syurga ni tuan-tuan, inilah tempat asal manusia. Yang kita nak minta syurga tu, kita nak balik kampung. Sebab asal manusia, Adam itu, di syurga. Kemudian dengan sebab kesalahannya, dia dicampakkan ke dunia bersama dengan Hawa, maka lahirlah keturunannya di dunia. Jadi kalau kita nak balik ke syurga, kita nak balik kampung. Itulah kampung yang sebaik-baiknya tempat pengakhiran kita. Cuma sekarang ni orang gaduh nak dapat tak raya ni nak balik kampung. Dia gaduh nak balik kampung. Tu orang kita ni sibuk raya ni nak balik kampung. Kampung yang paling utama sekali tu, yang kita nak balik itu asal. Tapi ramai yang tak sempat sampai, tak dapat sampai kat kampung asal itu, sampai kampung sebelah. Dia dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah ni tuan-tuan. Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah ni dia ada 2 tempat aja. Syurga, neraka. Kalau dalam akidah Mu'tazilah, yang bukan Ahlus Sunnah, Mu'tazilah, dia ada 3. Neraka tidak, syurga pun tidak. Dipanggil manzilah bainal manzilatain. Satu tempat di antara syurga dan neraka. Masuk syurga pun tidak, masuk neraka pun tidak. Duduk tengah-tengah. Jadi apa jadi? Tak tahulah macam mana keadaannya. Itu pandangan mazhab dia. Tapi ahli sunnah dia ada 2. Tak syurga, neraka. Baik. Jadi yang kita minta itu, yang disuruh oleh Nabi, itu yang diamalkan oleh kita tuan-tuan. Yang amalan kita ni setiap kali lepas daripada apa tuan-tuan? Setiap kali lepas daripada tarawih 2 rakaat tu, kan Bilal baca Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Nabi suruh minta tu. Tu yang kita amalkan tu. Tetapi persoalannya kepada setengah orang ni Nabi tak suruh buat pun. Mandai-mandai pula tambah. Dah, bid'ah pula dah. Bid'ah ni masuk neraka. Amboi, macam neraka tu bapak dia punya. Faham tak tuan-tuan? Sebab itu amalan Ahlus Sunnah, amalan yang telah kita buat ni tuan-tuan, bukan sembarang-sembarang. Ada dalil dan hujahnya. Cuma kadang-kadang kita tak jumpa dalil. Kita tak jumpa hujah. Bila tak jumpa hujah, bila tak jumpa dalil, mulalah kita bid'ahkan orang. Ini masalah. Ngaji tak habis. Tuan-tuan jadi nampak tuan-tuan. Jadi nampak amalan kita ni yang Nabi suruh minta kepada syurga itu adalah tempat asal kita.
Dan kita memang disuruh minta. Saya ingat lagi. Staf saya cakap dengan saya. Staf saya bawah cakap dengan Ustaz. Kita disuruh minta kepada Allah. Ni staf nasihatkan bos dia. Bagus ni. Ustaz, kita disuruh minta kepada Allah. Betul. Cara macam mana Allah nak bagi, itu bukan kerja kita. Itu kerja Allah. Betul, tuan-tuan. Kita minta je. Udu'uni astajib lakum. Al-Quran sebut. Minta. Aku bagi. Cara macam mana Allah Ta'ala nak bagi? Sebab itu dalam Al-Quran, tuan-tuan, kita selalu jumpa ayat min haitsu la yahtasib. Daripada jalan yang tidak disangka. Sebab itu kerja Tuhan. Kerja kita minta. Dan berkaitan dengan bulan Ramadan. Bulan Ramadan memang bulan disuruh kita berdoa. Apa kata Nabi SAW? Antara waktu yang mustajab untuk berdoa adalah tatkala seorang itu berpuasa hatta yuftir. Sampai dia berbuka. Jadi maknanya kita daripada puasa tu pagi tu sampai petang tu waktu untuk berdoa. Sebab kita sedang berpuasa. Sebab tu mulut kena jaga. Jangan maki orang. Jangan nyumpah orang. Kan? Jangan mencela orang. Kan? Tengok mak rempit bawa motor. Mampus kau. Mampus betul budak tu. Sebab yang sebut tu mustajab doa. Kita pun tak tahu anak siapa kan. Tok-tok anak buah kita. Sudah. Siapa sumpah? Pak saudara kena sumpah. Main tuan-tuan. Mulut orang berpuasa ni kena jaga. Sebab waktu itu, tuan-tuan perasan, tuan tengok. Selepas daripada ayat dalam surah Al-Baqarah. Selepas daripada ayat dalam surah Al-Baqarah. Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladhina min qablikum. Ujung bawah tu. Selepas daripada cerita Ramadan tu. Apa dia? Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Apabila orang bertanya kepada kamu Muhammad tentang aku. Tentang aku Tuhan, Allah. Katakan kepada mereka, aku ni hampir. Aku ni hampir kepada kamu. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku mengkabulkan permintaan orang apabila mereka minta. Jadi apa dia? Allah Ta'ala suruh minta. Dan kalau kita tengok, kenapa ayat itu diletakkan selepas cerita bulan Ramadan? Seolah-olah ada, itu memanglah kita tidak kata begitu. Tapi kenapa Allah Ta'ala letak ayat suruh doa tu lepas saja ayat kewajipan berpuasa? Sebabnya orang yang berpuasa itu doanya tidak ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi nak menunjukkan Ramadan adalah bulan untuk berdoa. Jadi Nabi suruh minta apa? Nabi suruh minta syurga, jauhkan daripada neraka. Zikirnya apa bulan Ramadan? La ilaha illallah, astaghfirullah. Allahumma, kan lepas tarawih itu, selang-selang antara tarawih itu, imam tersebut Bilal, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, aku mohon akan redha dan syurga-Mu ya Allah, dan jauhkan daripada kemurkaan dan azab api neraka-Mu. Tuan-tuan, kenapa Bilal bersungguh-sungguh baca? Orang kita ni minta maaf tuan-tuan, dia tak tahu nak baca doa bahasa Arab ni, kadang dia tak tahu. Cantik ulama-ulama kita ni dulu-dulu tuan-tuan, dia dah atur dah. Okey, baik, engkau tak boleh baca, Bilal baca. Jadi tarawih tu datanglah. Tarawih tu datang. Dapat tarawih, dapat baca doa. Kan? Doa yang diaminkan oleh ramai itu lebih baik, kata Nabi, daripada doa baca seorang-seorang. Masya Allah. Itu yang ada pada Ramadan, tuan-tuan. Dan bila disebut minta ampun, bila disebut minta ampun ini, ada hadis lain pula. Dalam bulan Ramadan, kita disuruh minta ampun.
Dan siapa tak dapat keampunan Allah Subhanahu wa taala, orang itu kata Nabi celaka. Celaka ni maknanya rugi. Satu hadis yang pelik yang tak pernah Nabi buat. Satu hadis yang pelik yang tak pernah Nabi buat. Nabi naik anak tangga mimbar yang pertama. Tiba-tiba Nabi naik mimbar. Nabi sebut amin. Nabi pijak anak tangga yang kedua, Nabi sebut amin. Nabi pijak anak tangga yang ketiga, Nabi sebut amin. Lepas tu Nabi turun balik. Lepas tu sahabat tanya, ya Rasulullah, kau tak pernah buat sebelum ni macam ni? Apa sebenarnya? Tatkala aku naik anak tangga mimbar yang pertama, Jibril datang kepada aku dan berkata, atau awkamakal kalau saya tersilap susun, siapa yang masih ada kedua ibu bapanya dan dia tidak mendapatkan syurga dengan sebab berbuat baik kepada kedua ibu bapanya atau salah satu daripadanya, maka cilakalah orang itu. Doa daripada Jibril dan aku aminkan. Apa maknanya dia tu? Jibril baca doa, Nabi amin. Confirm orang tu celaka. Hati-hati tuan-tuan. Siapa yang masih ada mak bapak, syukur. Pintu syurga masih ada lagi. Ada laluan-laluan ke syurga. Mak bapak dah tak ada, tertutuplah laluan itu. Habislah. Aku pijak anak tangga yang kedua. Jibril sebut lagi, siapa yang nama kamu disebutkan Muhammad dan dia tidak berselawat kepada kamu sallallahu alaihi wasallam, maka celakalah orang itu. Aku pun berkata amin. Aku naik anak tangga mimbar yang ketiga. Jibril sebut lagi, siapa yang sampai kepadanya Ramadan dan dia tidak mendapat apa-apa keampunan Allah, maka orang itu pun celaka juga. Maka aku pun berkata amin. Apa tuan-tuan? 3 doa yang disebut oleh Jibril alaihi salam dan diaminkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sudah barang pasti orang ni memang celaka. Nauzubillah. Ada 3 orang yang pembalasannya di dunia segera. Sedangkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini dalam kitab yang lain pula disebut, ada 3 golongan yang balasannya segera dan tidak ditangguhkan pada hari kiamat. Dia ada dosa-dosa yang balasannya tuan-tuan ditangguhkan untuk hari kiamat. Tapi 3 jenis dosa ni dia tidak ditangguhkan, segera sampai. Hati-hati tuan-tuan. Hati-hati. Yang pertama, derhaka mak bapak, uququl walidain. Yang ketiga, az-zulm. Yang kedua, az-zulm. Menzalimi manusia, makhluk. Zalim ke orang, zalim ke makhluk, cepat. Balasannya segera, tidak ditangguhkan seksaan itu di hari kiamat. Dan yang ketiga, memutuskan silaturahim. Ini 3 tuan-tuan yang kata Nabi, balasannya segera. Jadi hati-hati dalam hidup kita tuan-tuan ya. Jangan sampai, ya Allahu Akbar, sampai terlanggar 3 perkara. Siapa yang sampai padanya Ramadan, dia tidak minta ampun. Sedangkan, sebab itu dalam bulan Ramadan adalah bulan yang terbaik untuk minta ampun. Allah Ta'ala sebut, Nabi sebut, kan, 1/3 yang kedua itu adalah maghfirah, keampunan Allah. Lalu kenapa orang kita bila Ramadan dia sibuk dengan benda lain? Selalu saya sebut, nak buat persiapan raya, buat dalam bulan Syakban. Yalah, buatlah apa pun nak buat. Masuk Ramadan jangan kacau. Saya lama dah berdoa tuan-tuan. Ini cerita saya lah sikit. Lama dah doa. Kalau Ramadan ni aku tak kerja, tak ada kerja apa-apa, kan, relax, boleh ibadat, alangkah seronoknya. Masya Allah. Dapat tahun lepas tuan-tuan PKP. Ya Allah. So, baru saya terfikir, ini doa dulu ni, 20 tahun kerja kan. Ya Allah, seronoknya. Tak jadi imam, tak ada kuliah,
Tak ada jemputan, duduk saja kat rumah baca Quran, wirid, bayang kata la ilaha illallah. Dikabulkan juga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan ya, oh ni rupanya yang aku minta dulu. Memang tak buat apa-apa tuan-tuan. Duduk saja-saja, membesarkan perut tuan-tuan. Berat pun bertambah tuan-tuan. Allahu Akbar. Kan seronok tu. Tak buat apa-apa, ibadat aja. Jadi apa yang saya dapat ya, kalau saya lah PKP ni, apa yang dapat adalah waktu yang terbaik untuk kita beribadat. Nak baca Quran, nak zikir, nak wirid, dah tak ada dah. Kan? Kerja pejabat pun tak berapa banyak. Kan? Banyak kerja daripada rumah. Apa lagi nak buat? Kalau kita tak beramal ibadah, terlebih-lebih lagi dalam bulan Ramadan. Minta syurga. Minta itu manusia. Minta. Kerja lain macam mana dia masuk syurga, itu kerja Tuhan. Tolak daripada neraka. Kan? Minta jauh daripada azab neraka. Itu cita-cita manusia. Itu cita-cita manusia tuan. Manusia, tak ada manusia nak masuk, tak ada manusia yang nak masuk neraka. Jadi Ramadan ini bulan yang terbaik. Dan kalau kita tengok dalam kitab yang kecil ini, dia letakkan yang pertama macam mana nak masuk syurga, ciri ahli syurga. Kalau nak jadi ahli syurga ni, kata guru saya, perangai tu macam calon ahli syurga lah. Betul lah. Nak masuk syurga, kau perangai macam calon ahli neraka, memang tak masuk lah jawabnya. Betul juga. Ada betul tuan-tuan kan? Kan kalau kita nak minta apa-apa kan tengok calon. Ini calon ahli neraka, macam mana nak masuk syurga? Jadi kita kena tukar persepsi. Kita nak dapat syurga, biarlah kita melalui jalan-jalannya. Dan yang paling kecil sekali, yang paling awal diletak tuan-tuan, yang ditulis oleh Syekh As'adi Muhammad ini. Syekh As'adi Muhammad ni apa tuan-tuan? Ya, memberi orang makan. Bagi orang makan. Saya teringat satu hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam ni tuan-tuan, dia ni orang Yahudi, pendeta Yahudi. Waktu Nabi SAW datang awal hijrah, hari yang pertama Nabi masuk ke Madinah itu, dia tengok yang dalam kitab Taurat tu sama tak dengan ciri yang ada Nabi ni datang. Nabi masih duduk di atas unta, Nabi belum turun lagi. Dalam hadis itu sebut, Nabi belum turun lagi. Nabi kata apa? Absus salam wa at'imut ta'am. Sebarkan salam dan bagi orang makan. Lepas tu saya pun pelik. Kenapa Nabi SAW baru sampai? Baru duduk atas unta, belum turun lagi. Sampai kat Madinah. Kan? Kita rasa mesti ada benda besar Nabi nak tanya kan? Perkara lain. Tapi Nabi sebut apa? Absus salam wa at'imut ta'am. Itu yang direkodkan oleh Abdullah bin Salam. Tentang ciri-ciri Nabi yang ditunggu-tunggu oleh orang Yahudi, sama tak yang dalam kitab tu, kitab-kitab Yahudi itu, dengan sifat Nabi yang datang itu, Masya Allah. Tak lama lepas tu dia pun jumpa Nabi dan dia masuk Islam. Dan dia merekodkan itu yang aku dengar waktu Nabi pertama kali sampai ke Madinah. Nabi sampai-sampai Nabi tak tanya, mana rumah aku? Nak duduk mana? Ni barang banyak. Nak tinggal mana? Tak ada. Nabi kata, Absus salam wa at'imut ta'am. Dan Ramadan yang akan kita sampai adalah bulan yang terbaik untuk kita bagi orang makan. Terutamanya lah tuan-tuan ya, musim PKP ni, kita kena fikir tuan-tuan. Dulu tahun lepas sebelum PKP orang ni bayar zakat. Bila PKP dia tak mampu nak bayar zakat, malah dia dah jadi asnaf. Dan kadang-kadang orang tak tahu. Kadang orang tak tahu sebab tengok rumah, tengok kereta. Padahal kawan ni tak mampu dah. Kira-kira dia dah jadi asnaf. Ni yang kena cari ni. Kalau yang dia memang asnaf tu kita tahu. Memang dia fakir miskin, kita maklum. Ini yang dengan sebab PKP ni dia jatuh miskin, dia jadi asnaf. Allahu Akbar. Siapa yang paling aula untuk tahu?
jiran sebelah rumah ni. Sebab itu amaran Nabi SAW. Siapa yang kenyang, tidur malam dia kenyang, jiran dia kelaparan, Allahu Akbar. Dia tidur kenyang, dia tak pernah tengok jiran. Itu bahaya. Ada bahaya. Kita tengok kiri kanan. Hidup korang ni makan ke tak makan, susah ke senang. Sikit-sikit kena tahulah. Walaupun kita tak boleh nak ambil tahu satu taman, macam ke taman besar kan. Yang keliling rumah kita tu. Kita kena tahu. Ramadan waktu yang paling baik untuk bagi orang makan. Kata Nabi SAW dalam hadis yang panjang itu. Ni nak dapat syurga ni. Kan? Salah satu ciri. Banyak ciri tuan-tuan. Tak dapat semua, dapat satu ni pun cukup. Nabi SAW kata, siapa yang memberikan orang makan dalam bulan Ramadan, dia akan dapat pahala orang. Tanpa dikurangkan pahalanya walau sedikit pun. Maka apa kata sahabat? Ya Rasulullah, kamu suruh bagi orang makan. Kami ni pun tak tahu buka ni kami nak makan apa. Itu kata sahabat. Kadang-kadang tidak ada apa yang ada di sisi kami untuk berbuka, apalagi nak bagi orang. Itu kata sahabat. Jadi apa? Apa ciri sahabat, tuan-tuan? Dia nak buka, dia pun tak tahu buka apa. Kita jangankan nak buka, minggu depan punya menu pun dah tanya orang rumah. Minggu depan menu apa? Nampak, tuan-tuan? Dah tahu menu apa nak makan. Sahabat nak buka pun tak tahu. Ya Rasulullah, kau suruh kami bagi orang makan. Kami pun tak tahu nak makan apa. Maka kata Nabi SAW, bagi orang makan ni, bukan suruh nak buat jamuan, kata Nabi. Walaupun tamar sebiji. Bisyakki tamratin. Ataupun sikit saja susu yang ada. Susu tu sikit. Kan? Satu sisipan susu. Pun jadilah. Bagilah. Itu namanya juga memberi orang makan. Apalagi memberi orang minum. Siapkan minuman untuk orang untuk berbuka puasa. Dia akan minum daripada telaga aku dan dia tidak akan dahaga selama-lamanya sampai dia masuk syurga. Penting. Dikira matahari berada sejengkal di atas kepala. Kepanasan itu. Manusia di atas kadar peluh mereka. Ada yang kat buku lali, ada yang kat lutut, kat pinggang. Tuh, Masya Allah. Siapa yang nak dapat minum sekali dan dia tidak akan dahaga selama-lamanya? Orang yang memberi minum orang untuk berbuka puasa. Jadi kesimpulan ke semua ni, tuan-tuan, walaupun kita nampak kecil, ya, amal-amal ibadat itu, kata Nabi, jangan diperkecilkan amal itu. Sebab kita tak tahu amal mana yang menyampaikan kita kepada kampung kita yang asal, iaitu syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi barangkali cukup sekadar ini, tuan-tuan. Dia ada kesempatan kita sambung lagi, ya, hubung kait di antara makan ini dengan beberapa hadis Nabi dan juga Ramadan yang akan menjelang ini, ya, amalan-amalan yang patut kita amalkan. Jadi sama-sama, tak gunalah yang bercakap ni pun kalau tak beramal tak jadi, tuan-tuan, ya. Ini samalah untuk kita dapat beramal walaupun amal-amal ini nampaknya ringkas. Nampaknya ringkas, tapi inilah yang disebut oleh Nabi SAW. Sekian. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma agrina bil ilmi wa dayina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. آمين. والله تعالى أعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله هيا على الصلاة حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا محمد رسول الله
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا اللهم رب بدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والشمس. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله. أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, marilah kita meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa. Lakukan segala suruhannya dan tinggalkan segala tegahannya. Mudah-mudahan kita beroleh kebahagiaan hakiki di dunia dan di akhirat. Mimbar pada hari yang berbahagia ini akan menyampaikan khutbah yang bertajuk Menempa Kekuatan, Menjalin Kebersamaan. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, dunia hari ini masih belum mampu menamatkan pandemik COVID-19 yang masih belum menunjukkan pengakhirannya. Kerugian yang terpaksa ditanggung oleh pihak kerajaan dan individu di seluruh dunia dan di negara ini khususnya tidak pernah terjangkau oleh fikiran kita.
Begitu juga dengan kematian demi kematian yang mengundang kesedihan dalam kalangan ahli keluarga. Namun, sebagai umat Islam yang kita hendaklah redha dan menerima bahawa ini adalah ketentuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 286, La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Bermaksud, Allah tidak memberati seseorang melainkan apa yang terdaya olehnya. Ia mendapat pahala kebaikan yang diusahakannya dan ia juga menanggung dosa kejahatan yang diusahakannya. Walaupun negara kita sedang menghadapi ujian pandemik ini, namun kita akui bahawa kehidupan masyarakat di negara ini sentiasa terpelihara daripada pergolakan, pertelingkahan, perpecahan dan huru-hara. Keamanan dan keselamatan setiap lapisan masyarakat di negara ini adalah berlandaskan konsep kedaulatan undang-undang. Negara kita pernah dikejutkan dengan ancaman keselamatan seperti pencerobohan di Lahad Datu. Sebenarnya, peristiwa seperti ini telah memberi pengajaran yang amat besar kepada kita bahawa kedaulatan dan keamanan merupakan perkara yang mesti dipertahankan kerana ia melibatkan kesucian maruah tanah air tercinta. Kita haruslah sedar bahawa suasana aman yang dinikmati hari ini sebahagian besarnya datangnya daripada penat lelah usaha perjuangan dan pengorbanan pasukan keselamatan, khususnya polis Diraja Malaysia. Sememangnya kita amat bertuah kerana memiliki pasukan polis yang sangat komited dalam memelihara kedaulatan negara daripada segala ancaman yang boleh menggugat keselamatan seluruh warga negara tanpa mengira bangsa, etnik dan budaya. Justru melalui tema sambutan peringatan Hari Polis yang ke-214 pada tahun ini, iaitu polis dan masyarakat berpisah tiada, adalah diharapkan ia dapat memupuk komitmen masyarakat untuk sama-sama membantu dan menjaga keamanan dan keselamatan negara. Jadilah mata dan telinga kepada pihak polis supaya sebarang perlakuan jenayah dalam komuniti dapat segera ditanangi. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, sedar atau tidak, pandemik COVID-19 telah membuka mata semua pihak mengenai kepentingan agensi-agensi tertentu yang terlibat secara langsung dalam membendung penularan penyakit ini. Antaranya ialah Angkatan Pertahanan Awam Malaysia atau APM yang berperanan besar dalam memberikan ilmu dan kemahiran dalam setiap lapisan masyarakat untuk menghadapi situasi sukar dan tidak diduga yang boleh mengancam nyawa manusia. Ramai dalam kalangan kita yang tidak menyadari bahawa antara fungsi dan peranan APM adalah untuk melatih dan melengkapkan rakyat dengan ilmu kemahiran pertahanan awam, merangkumi ilmu menyelamat, rawatan kecemasan, kaedah memberi perlindungan dan menangani sebarang ancaman kepada keselamatan nyawa, harta benda dan alam sekitar. Ilmu dan kemahiran inilah yang perlu diterap dan dibudayakan dalam diri setiap rakyat di samping memupuk sikap saling membantu sesama kita. Hal ini selaras dengan ajaran Islam yang menyuruh manusia untuk tolong-menolong antara satu sama lain dalam kebaikan dan menghindari daripada sebarang perkara mungkar dan permusuhan. Yang amat berhormat Perdana Menteri dalam mesyuarat sidang Majlis Keselamatan Negara bilangan 11 tahun 2021 pada 29 Januari 2021 telah bersetuju bahawa APM rela dan Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Daerah JPBD yang dikenali sebagai Ejen Basmi COVID-19 ABC-19 bersama-sama dengan Kementerian Kesihatan Malaysia dan Polis Diraja Malaysia untuk melaksanakan tindakan-tindakan pemerkasaan komuniti, iaitu pemantauan terhadap pematuhan dan prosedur operasi standard SOP, memberi nasihat, peringatan, teguran dan panduan kepada ahli komuniti tempatan dalam langkah-langkah pencegahan penularan COVID-19 dalam komuniti, dan membuat hebahan pendidikan kesihatan tentang langkah-langkah pencegahan penyakit ini.
Kesemua aktiviti ini merupakan salah satu daripada inisiatif kerajaan untuk bersama-sama dengan masyarakat supaya rantaian jangkitan pandemik ini dapat diputuskan dan dileraikan agar krisis kesihatan dan krisis ekonomi dapat kita sama-sama pulihkan. Sempena sambutan Hari Pertahanan Awam Sedunia yang ke-90 dan Hari Ulang Tahun Angkatan Pertahanan Awam Malaysia yang ke-69 pada tahun ini yang disambut pada 24 Mac. Marilah kita memberi penghargaan terhadap pengorbanan warga APM bersama-sama dan para anggota Barisan Harapan Negara yang tidak pernah mengenal arti jemu berkorban demi keharmonian kita bersama. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, marilah kita menjadi anggota masyarakat dan warga negara prihatin dengan sama-sama memainkan peranan dalam usaha membantu pihak kerajaan, khususnya Polis Diraja Malaysia, Angkatan Pertahanan Awam Malaysia dan agensi-agensi lain yang sentiasa menunjukkan komitmen dan kesiapsiagaan untuk memastikan keharmonian, keselamatan dan keamanan negara terus terpelihara. Di samping itu, marilah kita mempamerkan sikap kesukarelawan yang tinggi untuk membantu mereka menghadapi situasi sukar akibat pandemik COVID-19. Sebagai anak-anak karya dan masyarakat bertanggungjawab, kita mestilah membantu menjaga keamanan dalam komuniti kita dan membantu pihak berkuasa dalam usaha memutuskan rantaian pandemik COVID-19. Kepada semua pihak jawatan kuasa karya, uruskanlah masjid, surau Jumaat dan surau dengan baik semasa tempoh pandemik ini dengan memastikan setiap SOP dan garis panduan yang dikeluarkan oleh Jabatan Agama Islam Jawi dapat dipatuhi sepenuhnya. Lebih-lebih lagi dengan perluasan kapasiti jemaah bagi solat Jumaat, solat fardu dan solat sunat tarawih. Mimbar ingin menarik perhatian para jemaah sekalian. Marilah kita sama-sama mendaftarkan diri sebagai penerima vaksin COVID-19 kerana jumlah individu yang mendaftar masih lagi tidak mencapai sasaran. Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan dengan kerjasama agensi berkaitan akan mengadakan program pendaftaran vaksinasi melalui aplikasi MySejahtera di masjid-masjid dan surau Jumaat yang terpilih di wilayah persekutuan. Sesungguhnya, kita sebagai rakyat bertanggungjawab untuk membantu pihak kerajaan bagi menjayakan program imunisasi COVID-19 kebangsaan dalam usaha membebaskan tanah air tercinta daripada cengkaman pandemik COVID-19. Mengakhiri khutbah, marilah kita sama-sama merenungi firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Taubah ayat 51. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Bermaksud, katakanlah wahai Muhammad, tidak sekali-kali akan menimpa kami sesuatu pun melainkan apa yang telah ditetapkan Allah bagi kami. Dialah pelindung yang menyelamatkan kami, dan dengan kepercayaan itu maka kepada Allah jualah hendaknya orang-orang beriman bertawakal. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Salam. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin Nabiyil Amin
وعلى آله وأصحابه الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم، أمركم بالصلاة والتسليم على نبيه الكريم. فقال الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين وعن بقية الصحابة أجمعين وعن التابعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وارض عنا معهم يا أكرم الأكرمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أيد بدوام التوفيق والهداية والصحة والسلامة malikana ke bawah duli yang maha mulia Sri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agung Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billahi Shah Ibni Almarhum Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'ina Billah. Wa kadzalik ke bawah duli yang maha mulia Sri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agung Tunku Hajjah Azizah Aminah Maimunah Iskandariah binti almarhum Al-Mutawakkil ala Allah Sultan Iskandar Al-Hajj. Allahumma ja'al baladana Malaysia aminan mutma'inna sakha'an wa rakha'a daran adlin wa iman daran wa adlin wa iman wa amnin wa aman wa sa'ira biladil muslimin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa dammir a'da'aka a'da'ad din wansur man nasarad din wa khzul man khazalal muslimin wa a'li kalimataka ila yaumiddin. Allahumma inna na'udzubika minal baras wal junun wal juzam wa min sayyi'il asqam. Ya Allah, jadikanlah kami hamba-hamba-Mu yang taat melaksanakan kewajipan salat, membayar zakat kepada pusat pungutan zakat Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan PBZ Mawid dan menginfakkan harta melalui ibadah wakaf. Berkatilah dan rahmatilah segala usaha kami dalam memenuhi kewajipan zakat dan wakaf pada jalan-Mu. Jadikanlah harta zakat dan wakaf ini sebagai saham kami di akhirat kelak. Ya Allah, permudahkanlah Mawib dalam mengagihkan zakat kepada para asnaf dan menguruskan harta wakaf dengan sebaik-baiknya demi manfaat umat Islam di wilayah persekutuan. Ya Allah, kurniakanlah juga kepada kami kesejahteraan, keamanan, keselamatan serta perlindungan daripada musibah, bala bencana dan wabak penyakit berbahaya khususnya COVID-19. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, Inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuru 'ala ni'amihi wa yazidkum was'alu min fadli yu'tikum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimus shalah. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة
الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم رب هذه الصلاة إنك لا صفكم luruskan saf a'udzubillahi minasyaitonir rajim A'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas Sallallahu ta'ala salli faradan imaman Allahu akbar kabiran wa subhanallah الذي فاطر السماوات والأرض وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومماتي لا شريك له بذلك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا الله أكبر الله أكبر ربي اغفر لي وارحمني وانجبرني الله أكبر الله أكبر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك
نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول الله أكبر. سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد حمدا الله أكبر. سبحانه الله أكبر. ربي اغفر لي وارحمني وأنت الله أكبر. سبحانه الله أكبر. التحيات المباركات الصلوات السلام عليك ورحمة السلام علينا أشهد أن لا إله أشهد أن محمدا صل على محمد وبارك في العالم. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. اللهم اجعلنا الحمد لله رب العالمين على كل حال. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. استغفر الله